sejahtera, kembali bersama saya Gloria Elvis Anagala mewakili kumpulan saya sebagai introduction kepada KWSP. Apakah KWSP? Setelah tidak tahu, terdapat 5 perkara yang anda perlu ketahui tentang KWSP. Sebuah skim yang telah ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1991. Skim tersebut merupakan untuk simpanan pada hari tua anda. Poin yang pertama, bukan wang anda sahaja yang disumbangkan kepada KWSP, malah wang majikan juga turut disumbangkan. Sebanyak 11% akan dipotong bagi yang bergaji sebanyak RM5,000 ke bawah, dan sebanyak 13% akan dipotong bagi gaji yang RM5,000 ke atas. Poin yang kedua, boleh menambah kadar lebih tinggi lagi terhadap KWSP anda. Sebagai contoh, daripada 11% ke kadar yang lebih tinggi sebanyak 20%, ataupun tergantung kepada individu masing-masing. Poin yang ketiga, anda juga turut bisa mengeluarkan semua keseluruhan KWSP anda, tetapi hanya pada umur anda 55 tahun sahaja. Namun begitu, terdapat 17 jenis pengeluaran bagi KWSP, antaranya seperti iuran pengajian, bil perubatan dan menunaikan umrah. Poin yang keempat, anda boleh memilih untuk mengeluarkan pengeluaran daripada akaun emas. Anda pernah dengar apa itu akaun emas? Akaun emas merupakan simpanan bagi menangani isu simpanan yang tidak mencukupi selepas persaraan. Kesemua sumbangan selepas umur 55 tahun akan diletakkan di bawah akaun kedua. Yang kelima, bukan dividen saja kelebihan yang ada pada KWSP. Terdapat dividen, iaitu kadar minimum yang dijamin oleh kerajaan adalah sebanyak 2.5% dan akan dibayar kepada setiap pemegang KWSP. Walaupun kadar tersebut rendah bunyinya, tetapi perlu diingat bahawa sekitar abad ini paras tersebut merupakan paras yang agak tinggi, dan sebanyak purata 5 ke 6% setahun. Dividen akan dikira berdasarkan baki harian secara agregat. Ketidakmampuan dan kematian. Bila seseorang pemegang KWSP diisytiharkan tidak mampu lagi bekerja ataupun meninggal dunia, pemegang atau warisnya akan menerima bayaran ihsan daripada KWSP. Wang ini bukan datang daripada akaun pemegang, sebaliknya dari Perbadanan KWSP untuk membantu dalam meringankan beban dan membantu dalam menanggung beban yang ditanggung oleh pihak keluarga. Terakhir, iaitu pengecualian cukai. Anda tahukah bahawa dengan menyertai KWSP ini, anda boleh ditolak daripada cukai sehingga jumlah maksimum anda itu purata 5 ke 6% setahun. Dividen akan dikira berdasarkan baki harian secara agregat. Ketidakmampuan dan kematian. Bila seseorang pemegang KWSP diisytiharkan tidak mampu lagi bekerja ataupun meninggal dunia, pemegang atau warisnya akan menerima bayaran ihsan daripada KWSP. Wang ini bukan datang daripada akaun pemegang, sebaliknya dari Perbadanan KWSP untuk membantu dalam meringankan beban dan membantu dalam menanggung beban yang ditanggung oleh pihak keluarga. Terakhir, iaitu pengecualian cukai. Anda tahukah bahawa dengan menyertai KWSP ini, anda boleh ditolak daripada cukai sehingga jumlah maksimum RM6,000 setiap tahun? Ini juga jumlah termasuk pengecualian insurans nyawa, premium, malah dividen yang anda dapat dan wang yang dikeluarkan di bawah KWSP semuanya dikecualikan daripada cukai. Wah, belanjawan hari ini. Mari kita tengok. Jom. Inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Air Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun 1 akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Kementerian Kewangan ada bagi tahu bahawa pengeluaran untuk akaun 1 dalam KWSP adalah layak bagi yang memohon. Adakah itu tindakan yang betul ataupun tidak? Mari kita dengar ulasan seterusnya. Saya Patricia, Patricia Niga, nombor matrik saya 67461. Okey, bagi kumpulan kami, saya akan membincangkan
tentang akan pernyataan di mana pengeluaran akaun 1 adalah tidak bijak untuk bekerja. Di mana saya akan membincangkan 3 poin, okey, yang menandakan pengeluaran akaun 1 itu adalah tidak bijak. Kenapa tu? Okey. Yang pertama, jika wang caruman telah dikurangkan daripada 11 ke 9, ini menunjukkan kadar wang caruman akan berkurang pada waktu persaraan nanti. Jadi, bagaimana kalau pekerja telah mengeluarkan wang persaraan tersebut pada masa kini? Namun, tidak semua yang akan mendapat wang caruman 9%. Hanya pekerja yang bersetuju saja yang akan mendapatkan potongan 9%. Okey, yang kedua, di mana tidak mempunyai ataupun kita sebagai orang yang biasa tidak mempunyai kemahiran yang bijak dalam perancangan kewangan. Seperti yang saya sebut tadi, jika wang telah dikeluarkan sebanyak 60,000 ataupun 500 dalam 1 bulan, jadi jika pekerja mengeluarkan pada masa kini, bagaimana untuk masa hadapan? Kerana 500 hanya untuk membantu pada masa singkat. Jadi apa kesannya akan pada masa hadapan? Iaitu kadar wang caruman juga berkurang. Okey, yang terakhir iaitu poin yang ketiga, di mana pengeluaran wang akaun 1 dan KWSP tindakan yang kurang rasional untuk pekerja, di mana pengeluaran akaun 1 akan mengganggu masa hadapan pekerja tersebut. Bukan saja tidak cukup, dan dia akan memberi ataupun membahayakan untuk masa depan pekerja. Sekian itu saja saya. Sebelum habis, saya hanya memfokuskan pada kesan individu. Manakala sahabat saya, Ramida, nanti dia akan memberitahu kepada kesan ekonomi. Itu saja dari saya. Nama saya Rosma, bekerja di sebuah syarikat swasta kecil. Akibat pandemik COVID-19, saya terpaksa bekerja dari rumah. Kini, gaji saya dipotong separuh. Tetapi apakan daya, terpaksa bekerja dengan tekanan kerja yang banyak. Mempunyai anak tanggungan 8 orang dan membayar rumah sewa bukan sesuatu perkara yang kecil. Saya masih mempunyai suami. Suami saya sudah tidak bekerja sejak setahun yang lalu akibat kemalangan jalan raya dan masih menjalani rawatan di hospital sehingga sekarang. Lihatlah, wang simpanan KWSP kami pada fasa 1 sudah dikeluarkan. Kini hanya tinggal sedikit akibat membiayai perubatan suami dan keperluan harian. Memang tidak cukup. Dengan kudrat 4 kerat saya bekerja untuk anak-anak dan suami, saya sedar baki KWSP saya tinggal sedikit. Jadi tidak mungkin saya mengeluarkannya pada fasa kedua ini. Oleh itu, saya mengambil inisiatif menjalankan perniagaan dalam talian dengan menjual baju kanak-kanak, produk kecantikan sebagai tambahan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Medium Fatihah. Nama saya Ramida binti Ramli, nama matrik 67536. Terima kasih kepada Patricia kerana telah membentangkan kesan kepada individu pengeluaran KWSP bukan suatu tindakan yang bijak. Terdapat pelbagai reaksi lapisan masyarakat, terutamanya daripada golongan pekerja. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Ada yang mengatakan ia bukan suatu tindakan yang bijak dan sesetengahnya sebaliknya mengatakan itu adalah tindakan yang bijak. Setiap individu mempunyai pandangan masing-masing dan berbeza-beza. Begitu juga dengan diri saya yang menganggap pengeluaran wang simpanan KWSP merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Saya akan mengatakan mengapa tindakan pengeluaran wang KWSP merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Yang pertama, ia akan memberi kesan kepada aspek ekonomi. Negara akan kehilangan dana pelaburan terhadap ekonomi. Kerana dana pelaburan akan terjejas dan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dalam masa jangka yang sangat panjang. Jika pencarum mengeluarkan wang KWSP mereka dalam tempoh yang belum matang, ini akan menyebabkan
masa depan mereka dalam keadaan yang sangat bahaya kerana jumlah daripada simpanan mereka akan semakin berkurangan. Bahkan, wang yang diterima oleh mereka mempunyai sifat kecairan yang sangat singkat. Bagi saya, situasi yang sedang dihadapi rakyat pada hari ini, kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar. Kerajaan perlu meneruskan inisiatif pakej rangsangan ekonomi Prahatin sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini untuk memberikan bantuan bulanan kepada para pekerja yang terjejas. Jika kerajaan komited untuk membantu rakyat dan menyediakan pelan ekonomi yang lebih meluas, saya yakin bahawa isu pengeluaran KWSP ini tidak akan muncul. Bahkan pada hari ini, kehidupan rakyat masih terbeban kerana faktor ekonomi yang sangat teruk. Dan saya berharap agar pencarum-pencarum yang ingin mengeluarkan wang KWSP mereka untuk berfikir panjang kerana ini akan mempertaruhkan nasib keluarga dan diri kita sendiri untuk masa akan datang. Dan sekian daripada saya. Terima kasih. Langkah pertama, tentukan dulu macam mana nak guna duit KWSP. Akaun 1 70%, akaun 2 30%. Okey. Langkah 2, saya makan laikan korang. Hai, kenapa semua pasal KWSP? Buka Facebook pun keluar pasal KWSP. Buka Twitter pun keluar pasal KWSP. Ni apa cerita? Oh, lupa. Kan kerajaan membenarkan rakyat Malaysia mengeluarkan sebanyak 10,000 secara on-off. Okey. Hari ini saya akan membincangkan mengenai pengeluaran dari akaun kumpulan wang simpanan bekerja KWSP 1 bukanlah pilihan yang bijak bagi pekerja setuju atau tidak setuju. Setiap individu mempunyai pendapat masing-masing. Begitu juga dengan saya. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebab pengeluaran dari akaun kumpulan wang simpanan bekerja KWSP 1 memberi manfaat kepada golongan pekerja yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Pengeluaran akaun 1 KWSP dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli terjejas selain membantu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Kerajaan turut meluluskan pengeluaran simpanan akaun 1 kumpulan wang simpanan bekerja KWSP sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Tengku Safrul berkata kerajaan akan membenarkan pengeluaran daripada KWSP iaitu akaun 2 untuk membeli produk perlindungan insurans dan takaful ayat dan penyakit kritikal bagi diri sendiri dan keluarga. Oleh itu, tindakan ini merupakan tindakan yang bijak dan akan memberi manfaat kepada masyarakat yang terutama golongan yang hilang sumber pendapatan semasa COVID-19 ini. Kesimpulannya, setiap masyarakat akan menerima manfaat daripada tindakan ini. Oleh itu, masyarakat perlu menggunakan peluang ini dengan baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazliana binti Zahak bernombor metrik 67140. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, saya juga bersependapat dengan Sabitra bahawa saya tidak bersetuju. Pengeluaran wang simpanan KWSP akaun 1 itu adalah satu pilihan yang bijak ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Pada ketika ini, bukan sahaja golongan pekerja, malahan semua lapisan masyarakat juga turut terjejas. Pengeluaran wang tersebut juga akan memberi manfaat kepada golongan terjejas itu. Antara manfaat daripada pengeluaran wang simpanan ini adalah dapat membantu meringankan beban perbelanjaan kehidupan seharian pekerja ketika pandemik ini. Kepada pencarum, apabila mendapat wang itu nanti, lupakanlah dahulu niat untuk menambah atau menukar perabot rumah. Jangan bazirkan wang berkenaan dengan membeli telefon bimbit terbaru atau menukar gadget kepada yang lebih canggih. Ini semua tidak begitu penting berbanding kelangsungan hidup untuk masa hadapan.
wang yang bakal diterima nanti harus digunakan secara berhemah kepada perkara yang lebih penting, yaitu adalah untuk meringankan beban perbelanjaan kehidupan seharian dan urusan persekolahan anak dapat dikurangkan dengan wang terbabit serta diuruskan dengan baik dan juga teratur. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, kumpulan kami memilih bahawa pengeluaran KWSP ini merupakan tindakan yang kurang bijak. Semua ahli kumpulan kami menyatakan kami bersetuju dengan penyataan yang dinyatakan. Hal ini kerana tindakan pengeluaran KWSP merupakan satu tindakan yang akan mendatangkan impak dan kesan kepada masyarakat, terutama kepada majikan dan diri sendiri, malah juga ekonomi negara. Sekian, terima kasih.